Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh pelajar saya yang saya kasihi sekalian. Okey, walaupun di mana anda berada, saya doakan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera lah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita akan sambung pelajaran kita untuk minggu yang kedua untuk kursus DMB Part 123 Welding Supervision, iaitu tajuk memantau aktiviti kimpalan. Okey, pada minggu lepas saya telah pun menerangkan mengenai tugas seorang penyelia kimpalan. Okey, penyelia kimpalan ni dia perlu menyelia keseluruhan operasi kimpalan lah di dalam sesuatu kerja, di mana dia terlibat lah untuk mengurus inspektor kimpalan, okey, dan lain-lain lagi lah, okey, termasuk jurutera dan sebagainya lah. Jadi seorang inspektor kimpalan ni dia perlu tahu segenap segi aspek berkenaan dengan kimpalan lah, termasuk dari segi bahan luar, okey, lagi apa lagi, cara hendak set mesin ataupun parameter mesin tersebut, okey, kecacatan dalam mesin, kecacatan kimpalan. Jadi dia semua kena tahu semua perkara lah, supaya dia tak mudah ditipu lah. Contoh macam tu lah, dan supaya orang hormat dia, okey, orang dengar cakap dia. Sebab apa? Sebab dia tahu, okey, dia sangat berpengalaman. Okey, untuk topik hari ini kita akan teruskan lagi. Okey, 1.3 spesifikasi prosedur kimpalan ataupun dikenali sebagai welding procedure specification, okey, atau dipanggil nama pendek dia WPS. Okey, seperti yang di sebelah kanan ini, okey, ini salah satu contoh WPS. Okey, WPS ni akan dibekalkan kepada juru kimpal lah, yang mana juru kimpal tersebut dia perlu faham arahan-arahan yang terdapat di dalam WPS tersebut sebelum memulakan kerja mengimpal. Jadi sebelum tu penyelia kimpalan pun dia perlu tahu jugalah. Okey, di dalam WPS ini kita ada perkara-perkara yang berikutlah. Yang pertama, kelas ataupun saiz elektrod, jenis dan bahan, proses, kedudukan kimpalan. Yang ketiga, untuk kimpalan secara insani ataupun secara manual, dia perlu tahu saiz elektrod, arus kimpal, voltan litar terbuka dan panjang, kegunaan setiap elektrod serta nombor lapisan. Okey, berapa lapisan. Okey, yang keempat, untuk kimpalan automatik dia perlu tahu saiz elektrod, voltan arka, laju kimpalan dan kadar aliran gas. Okey, yang kelima, prapanas ataupun preheat. Okey, yang keenam, rawatan haba selepas kimpalan. Okey, post well heat treatment. Okey, selepas kita selesai kerja mengimpal, kita perlu buat rawatan haba ataupun tidak. Jadi dia perlu tahu. Okey, dan maklumat lain yang berkaitan lah. Okey, jika ada maklumat mengenai perjanjian kontrak ataupun mengenai kod yang perlu dipatuhi, dia perlu dinyatakan di dalam WPS tersebut lah. Okey, pengimpal mestilah diberi maklumat yang secukupnya untuk membolehkan mereka melaksana prosedur kimpalan dengan sempurna. Okey, seperti yang saya cakap tadi, seorang penyelia kimpalan dia perlu memberi maklumat yang secukupnya lah kepada juru kimpal sebelum memulakan kerja tersebut. Dia kena terangkan supaya juru kimpal tersebut faham apa yang dia perlu capai untuk mendapatkan hasil kerja yang sempurna. Okey, 1.3.2 langkah-langkah umum untuk menyediakan spesifikasi prosedur kimpalan lah. Okey, ni
langkah-langkah yang secara umumnya untuk menyediakan satu borang WPS tersebutlah. Okey, yang pertama menyediakan satu sambungan yang sesuai sebagai sampel ujian. Okey, yang kedua menyediakan spesimen untuk pengujian. Yang ketiga menguji spesimen tersebutlah melalui ujian tanpa musnah diikuti dengan ujian musnah. Okey, yang keempat menilai hasil dari ujian dan catatkan keputusan dalam lembaran laporan. Yang kelima membuat perbincangan untuk menyediakan spesifikasi prosedur mengimpal. Okey, yang keenam mendapatkan kelulusan dan pengesahan daripada badan lain yang terlibat dengan kerja-kerja mengawal piawaian kerja kimpalan atau daripada pelanggan itu sendirilah. Okey, yang ketujuh merekod semua prosedur yang telah diluluskan dan membangunkan prosedur kimpalan yang sebenar yang diperakui dan sah seterusnya boleh digunakan. Okey, ini langkah-langkah untuk kita menyediakan WPS. Okey, dia ada prosedur dia lah. Okey, kita bukannya sewenang-wenangnya terus buat WPS tersebut. Kita kena uji dahulu, okey, dan minta pengesahan dari badan-badan yang berkaitan. Okey, 1.3.3, okey, merekod prosedur kimpalan yang telah diakui dan diiktiraf. Okey, merekodkan WPS tadi. Okey, setelah semua, okey, yang pertama setelah semua keperluan yang dikehendaki diperoleh serta mencukupi, prosedur tersebut hendaklah direkodkanlah. Ia hendaklah ditetapkan dengan teliti. Okey, serta menepati kehendak kod khusus, piawaian dan spesifik kehendak pelanggan. Okey, yang kedua, prosedur yang telah diakui dan disahkan tidak boleh dipinda atau diubah pada mana-mana bahagian sekalipun. Jika terdapat sesuatu maklumat baru, ia hendaklah dibuat pada borang khas kepada pelanggan. Okey, dia tak boleh ubah sesuka hati, dia kena isi borang khas jika kita nak ubah WPS tersebut lah. Okey, jika ada maklumat tambahan yang kita perlu ubah. Okey, WPS ni kita dah setuju dengan pelanggan kita. Okey, kita pakai yang ni, kita tak boleh ubah sesuka hati kita lah. Okey. Okey, di dalam WPS itu, okey, yang pertama kita ada spesifikasi bahan. Okey, kita ada terang, kita akan nyatakan spesifikasi bahan lah. Okey, yang pertama dalam bahagian spesifikasi bahan ni, yang pertama piawaian atau kod seperti AS1204 untuk bahan low carbon steel, atau yang kedua siri kumpulan keluli, okey, seperti 5056 untuk keluli aluminium. Okey, yang ketiga kandungan kimia seperti keseimbangan karbon, okey, berapa persentage karbon dengan keluli tersebut. Okey, yang keempat badan pengesah yang memberi kelulusan seperti LIOT atau badan-badan lain lah. Okey, ini di bahagian spesifikasi bahan. Okey, ni dalam WPS tu. Okey, yang seterusnya adalah proses. Okey, dalam WPS ni dia ada juga proses. Okey, sama ada kita nak menggunakan proses kimpalan SMAU, GMAU ataupun GTAU, okey, plasma, submerge dan sebagainya lah. Okey, dan kegunaan tu perlu bersesuaian dengan kerja yang kita perlu buat. Okey, dan dalam WPS tersebut kita kena nyatakan proses apa yang kita perlu gunakan lah. Dan seorang penyelai kimpalan dia perlu tahu proses yang diperlukan. Okey, dan memberi maklumat tersebut kepada jurukimpal lah. Okey, yang ketiga, dalam WPS tersebut mempunyai logam pengisi dan bahan laku yang diperlukan. Okey, logam pengisi dan bahan laku ni dia perlu tahu kandungan kimia dia. Okey, klasifikasi, saiz elektrod dan logam pengisi. Yang keempat, nombor syarikat pembuat. Yang kelima, syarat dan penyimpanan bahan guna habis seperti elektrod hidrogen rendah hendaklah dipanaskan melebihi suhu bilik dan bebas dari
kelembapan. Okey, elektrod hidrogen rendah ni perlu dipanaskan dan bebas dari kelembapan. Okey, yang keenam, gas pelindung. Okey, jenis kadar aliran gas bagi fogging ataupun dan baking. Okey, yang D ya. Yang keempat, arus. Okey, jenis arus dan kekutuban. Okey, arus ulang-alik, arus ulang-alik dengan frekuensi tinggi, arus terus kekutuban terbalik. Okey, DCEN. Okey, arus terus kekutuban berbalik. Okey, dan arus terus frekuensi tinggi. Okey, jenis-jenis arus yang dia perlu tahulah. Okey, dan saya tak perlu terangkan secara detail. Okey, ni seorang penyela kimpalan dia perlu tahulah. Okey, dia kena tahu arus jenis mana yang diperlukan. Okey, yang seterusnya, voltan arka. Okey, voltan arka adalah anggaran lingkaran voltan arka adalah bergantung kepada penggunaan arus atau mesin. Okey, ketetapan voltan adalah diperlukan bagi kerja-kerja yang kritikal lah. Okey, untuk mesin tertentu saja. Okey, dia boleh, contoh mesin jimau, kita boleh laraskan voltan dan juga arus. Okey, untuk mesin, ada setengah mesin tu dia voltan ni dia ditetapkan lah, dia tetap. Okey, yang kita boleh laraskan hanyalah arus. Okey, jadi kita tak boleh laraskan voltan ni sesuka hatilah. Okey. Okey, F, paku kimpal. Okey, paku kimpal ni penting juga. Yang pertama, panjang dan saiz paku kimpal. Yang kedua, kedudukan penempatannya. Okey, dia tak boleh sebarangan lah. Okey, yang ketiga, pembersihan. Yang keempat, jenis logam pengisi untuk paku kimpal. Dan yang kelima, proses untuk paku kimpal. Okey, kita guna proses apa? Okey, F, teknik dan butiran mengimpal. Okey, teknik larian. Yang pertama, teknik larian punca, saiz elektrod dan kaedah pembersihan. Yang kedua, susun atur dan penempatan lain-lain larian kimpal. Yang ketiga, teknik ayaman kimpal. Yang keempat, teknik memulakan dan berhenti, start and stop. Yang kelima, persediaan dan mengimpal penyambungan di sebelah belakang, second side ataupun back welding. Yang ketujuh, electrode stick out. Dan yang terakhir, pengawalan herotan. Okey, ini butiran-butiran yang perlu ada untuk bahagian teknik dan butiran mengimpal lah. Okey, tadi saya ada terangkan mengenai pengawalan herotan. Saya ada cakap tadi. Okey, pengawalan herotan adalah bergantung kepada, okey, ini herotan arka lah. Arka ni dia boleh herot. Jadi untuk nak kawal dia, yang pertama, prapanas dan pemanasan antara lain. Okey, seterusnya, rujuk seperti yang disyorkan oleh industri pembuatan keluli atau arahan rawatan haba. Okey, industri pembuatan keluli ni biasanya dia akan syorkanlah apa langkah prapanas ataupun yang perlu dibuat pada keluli yang kita hendak kimpal tersebut. Okey, kebiasaannya lah untuk industri yang memerlukan kualiti yang baik lah. Okey, yang ketiga, rawatan selepas mengimpal. Yang keempat, melegakan tegasan dan penormalan mesti diutamakan. Semua suhu dan masa pemanasan mestilah direkodkan. Okey, ni untuk pengawalan herotan lah. Okey, H, bahagian pengujian. Semua jenis ujian sama ada musnah atau tanpa musnah jika diperlukan. Ini biasanya dilakukan oleh kontraktor bagi mencapai piawaian atau kod kelulusan yang diiktiraf. Okey. Okey, yang seterusnya,
I merekod butiran. Jika terdapat butiran lanjut diperlukan seperti perjanjian kontrak berkaitan kerja-kerja kimpalan, ia hendaklah dimasukkan dalam prosedur kimpalan. Okey. Contoh WPS bagi pipe kedudukan 6G. Ini contohlah. Okey. Sekiranya prosedur merekod butiran. Sekiranya prosedur yang telah diluluskan hendaklah dipinda dari segi tarikh atau lain-lain perkara, ia hendaklah diberitahu kepada badan yang meluluskannya, yang mana mungkin badan tersebut akan membuat arahan supaya melakukan ulangan pengujian kimpalan dan kelulusan serta kelayakan. Okey, jika WPS tersebut yang telah diluluskan, kita hendak pinda dia ataupun kita nak ubah butiran tersebut, kita perlu maklumkan kepada badan yang meluluskannya lah. Okey, antara butiran umum yang boleh ditukar adalah logam asas. Okey, yang kedua proses mengimpal. Yang ketiga bahan guna habis. Yang keempat rawatan haba dan yang kelima kedudukan mengimpal. Okey, yang seterusnya, seperti yang saya cakap tadi, seorang penyela kimpalan ni dia perlu ada pengalaman. Okey, yang antaranya parameter dan penetapan kimpalan ni. Parameter ni kita nak cara nak setting dia punya arus, voltan dan sebagainya lah. Okey, yang pertama voltan ni. Okey, voltan arka berkaitan dengan panjang arka. Okey, kalau voltan tinggi, arka tu boleh dipanjangkan lagi lah. Okey, yang mana bila dah panjang dia akan melibatkan kumai yang agak lebar lah. Okey, bagi proses di mana voltan akan dikawal oleh sumber kuasa, okey, submerged arc welding, MIG dan flux core boleh diubah secara berasingan daripada arus tetapan voltan memberi kesan terhadap profil kimpalan. Okey, semasa arus kimpalan dinaikkan, voltan juga perlu ditingkatkan untuk menyebarkan logam kimpalan dan menghasilkan deposit yang lebih luas dan lebih rata. Okey, kalau kita tingkatkan voltan, arus pun mesti ditingkatkan. Untuk MIG, voltan arka mempunyai pengaruh besar kepada pemindahan droplet yang merentas arka. Okey, untuk MIG, voltan ni dia mempengaruhi lah pemindahan droplet tu. Okey, atau dia keluar pengisian tu. Okey, dawai pengisi tu dia akan menitik lebur masuk ke kawal leburan tu, dia akan lebih banyak lah kalau voltan ditingkatkan. Okey, arus kimpalan. Okey, ni salah ejaan lah, bukannya kimpayan. Okey, arus kimpalan mempunyai pengaruh besar pada kedalaman leburan ataupun penembusan. Okey, bila arus ditingkatkan, dia akan mempengaruhi kedalaman leburan ataupun penembusan. Okey, kalau kita nak tusuk lebih dalam, kita perlu tingkatkan arus. Okey, sebagai peraturan umum, semakin tinggi arus, semakin besar kedalaman penembusan. Kedalaman penembusan menjejaskan sebatian deposit timpal dan logam induk dan perlu dikawal lebih-lebih lagi apabila logam mengimpal dua logam yang berbeza. Okey, kalau kamu kimpal dismilimeter, okey, logam yang berbeza, dia perlu dikawal lah arus kimpalan ni. Okey, kawal dia punya penembusan dia. Okey, kekutupan polariti. Okey, di mana kalau kita kekutupan ni, dia akan menumpukan, sama ada dia tumpukan pemuka haba itu. Okey, kalau kita ubah-ubah polariti kita, positif dan negatif tu, sama ada elektrod negatif ataupun elektrod positif. Okey, dia akan berubah pada tumpuan haba tu, sama ada haba tu tertumpu pada permukaan elektrod ataupun pada permukaan bahan
induk ataupun base metal kita. Okey, ini contohlah kekutuban. Ini elektronegatif, okey, ataupun direct current elektronegatif, DCEN dan DCEP. Okey, ini kesan ataupun jadual 1.5, kesan, pilihan ataupun faedah bagi setiap proses kimpalan arka yang utama lah. Okey, kalau kita guna MMA ataupun SMAU, kalau kita guna arus terus, okey, penusukan terbalik dan sebagainya lah. Okey, kamu boleh baca di sini. Okey, kalau kita guna direct current negatif, okey, kurang penusukan tetapi keadaan dapat tinggi, boleh digunakan untuk larian penusukan dan lapisan lain lah. Okey, ini kalau elektronik positif lah. Okey, digital jarang digunakan. Okey, okey, seterusnya ini parameter lah, cara nak setting dia. Okey, kalau saya nak terang lebih-lebih pun kita tak boleh nampak gambaran yang apa, yang jelas lah. Okey, benda ni kita kena selalu mencuba lah. Okey, cuba pada bahagian mesin tu dan kita tengok hasilnya. Okey, seperti biasa untuk Google Form kehadiran kamu. Okey, ini dia punya kata laluannya 4820123 lah. Okey, seterusnya pemeriksaan hasil kimpalan. Okey, bila kata pemeriksaan hasil kimpalan ni, dia melibatkan tugas seorang inspektor kimpalan lah, yang mana dia punya tanggungjawab lah untuk kawal aktiviti kawalan kualiti ni lah. Okey, sebenarnya kita punya tajuk kita punya kursus ni, welding supervision ni, dia mengenai kawalan kualiti lah, yang mana seorang penyela kimpalan ni dia perlu kawal semua pekerja-pekerja kimpalan ni untuk mendapat hasil kualiti yang baik lah. Okey, dan untuk mendapat hasil kualiti yang baik ni, seorang penyela kimpalan dia akan tugaskan inspektor kimpalan untuk membantunya, okey, untuk kawalan kualiti tersebut. Okey, seorang inspektor kimpalan ataupun welding inspector perlu memahami dan mentafsir pelbagai prosedur kawalan kualiti. Okey, dia perlu faham WPS dan juga wajib mempunyai pengetahuan yang mantap dalam bidang teknologi kimpalan dalam aspek kerja mereka. Okey, barulah bila seorang inspektor kimpalan ni dia ada pengalaman dan pengetahuan yang tinggi ni, barulah kesahan ataupun validity ataupun kebolehpercayaan sesuatu ujian ataupun sesuatu kualiti tu kita percayai lah. Okey, jangan bagi dekat inspektor kimpalan yang entah apa-apa. Okey, kita tanya A pun dia tak boleh jawab, tu bermasalah lah. Jadi kita kena, seorang penyela kimpalan ni dia perlu mencari seorang inspektor kimpalan yang betul-betul berpengalaman, okey, dan banyak pengetahuan lah. Okey, inspektor kimpalan ni dia perlu tahu spesifikasi dan piawaian kimpalan, okey, yang biasanya akan memberi kriteria kelulusan bagi kegunaan seorang pemeriksa kimpalan lah. Okey, dia buat inspection ni, dia buat penilaian ni bukannya suka-suka saja. Okey, welding inspector ni dia perlu tahu spesifikasi dan piawaian kimpalan lah. Seperti contoh antaranya melalui kod ISO 17637. Okey, dia rujuk kod tersebut lah. Okey, dalam bentuk buku tu dia rujuk tengok. Dia bukan
inspect ikut suka dia. Dia perlu rujuk. Okey, kaedah-kaedah pemeriksaan. Okey, pemeriksaan ni berlaku di setiap peringkat dalam kimpalan lah. Okey, dari satu peringkat ke satu peringkat. Okey. Penyelia kimpalan dia perlu memastikan prosedur-prosedur ujian yang sempurna harus dijalankan semasa membuat pemeriksaan produk. Dan cara ujian-ujian tersebut ialah yang pertama, jika struktur bagi sesuatu pembuatan terlalu besar, contoh besar sangat sesuatu struktur tersebut dia nak buat ujian, apa yang dia perlu buat, dia perlu lakukan, dia perlu bina suatu model yang lebih kecil ataupun prototype. Okey, dia cek dahulu prototype tersebut lah. Okey, B, ujian bahan untuk memeriksa ciri-ciri kimia dan sifat mekanikal bahan, contohnya ujian tegangan dan ujian kekerasan. Okey. C, ujian kelulusan pengimpal dan prosedur kimpalan. Okey, menggunakan kod BS 4870. Okey, D, ujian tanpa musnah, tanpa merosakkan produk siap lah. Okey, pemeriksaan kawalan kualiti harus dibuat semasa proses pembuatan dijalankan. Ujian yang dimaksudkan ialah radiografi, zarah magnet, ultrasonik dan ujian tanpa musnah yang lain. Setiap ujian mempunyai had terima yang berbeza lah. Okey, radiografi ada had terima yang berbeza, zarah magnet dan ultrasonik ada had terima yang berbeza. Dengan menggunakan radiografi, sesetengah kecacatan yang sangat halus dan leburan dinding tepi dapat dikesan. Okey. Kalau kita tak dapat guna radiografi, kita guna zarah magnet. Kalau tak dapat zarah magnet, guna ultrasonik dan sebagainya lah. Okey, dia berbeza-beza. Okey, dia mempunyai had terima yang berbeza. Kadang kita dah lulus bahagian yang ni tak lulus. Macam itulah contohnya. Okey, pemeriksaan visual. Okey, ni yang biasa punyalah. Pemeriksaan visual merupakan salah satu disiplin dalam kaedah pengujian tanpa musnah, paling ringkas dan mudah tetapi sangat penting. Okey, kalau visual pun tak lepas, apatah lagi kalau kita buat ujian di dalam permukaan. Okey, dalam setengah aplikasi, hanya pemeriksaan visual merupakan satu-satu kaedah yang boleh digunakan. Okey, kalau contoh aplikasi yang tak begitu penting sangat, hanya ujian visual saja. Okey, kalau satu produk yang sangat-sangat penting, contohnya pressure vessel, okey, dandang bertekanan, dia perlu buat ujian yang lebih lagi lah dari sekadar pemeriksaan visual ni. Okey, seperti ultrasonik dan sebagainya lah. Sebab apa? Dia benda tu jangka masa yang tinggi, yang lama dan bertekanan. Jadi kita perlu lakukan ujian yang sepatutnya lah, supaya benda tu kekal dalam keadaan selamat dan boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama lah. Okey, pemeriksaan permukaan. Okey, yang pertama kita buat ujian penusukan cecair, liquid penetrant test, yang kita spray warna merah tu. Yang kedua, ujian zarah magnet, magnetic particle test. Kita sebut besi, kemudian kita akan letak magnet. Okey, ujian penusukan cecair ini salah satu contoh gambar ini untuk uji keretakan dan boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, selepas kita spray tu kita akan cuci, kemudian cecair merah tadi dia akan melekat pada bahagian retak tadi. Jadi kita boleh nampak bahagian retak tersebut nah. Okey, ujian zarah magnet. Okey, melalui cara ini benda kerja dikenakan medan magnet dan serbuk logam atau besi yang diserakkan ke atas permukaan sambungan. Okey, kita letak serbuk besi atas pada permukaan sambungan, kemudian kita akan letak magnet tersebut. Kita akan lalukan magnet pada sepanjang humai kita tersebut. Kemudian akan wujudnya liang ataupun aliran serbuk magnet akan kelihatan cacat ataupun terputus. Okey, kalau nampak cacat ataupun terputus, di situ akan wujudnya liang ataupun retak lah. Okey,
C. Pemeriksaan di bawah permukaan. Okey, pemeriksaan di bawah permukaan adalah untuk mengesan kewujudan keliangan, kesulitan sangga atau dan juga keretakan. Yang pertama kita guna radiografi, dan langkah yang lain kita guna ultrasonik. Okey, ini contoh. Okey, seperti gambar ni. Ini adalah ujian radiografi yang mana kita akan pancarkan sinaran radiografi daripada atas spesimen kita ataupun benda kerja kita. Kemudian sinaran tersebut akan menembusi dan terkena kepada filem yang kita letak pada bawahnya. Okey. Kaedah hari ini menggunakan punca sinaran. Okey, macam saya cakap tadi, sebarang keretakan dan atau kecacatan pada kimpalan akan kelihatan pada filem tadi. Okey, yang ni dia ada kelemahan, yang mana apabila kita nak kesan keretakan dan keliangan menegak dan selari dengan arah pancaran. Contoh arah pancaran daripada sini. Okey, keretakan pun dia selari dengan tu. Jadi kita tak dapat image dia. Okey, image yang ditunjukkan oleh filem hanyalah keretakan rentas ataupun garis pusat lubang yang melintang dengan dia lah. Dia tunjuk image kerata rentas dan garis pusat lubang. Okey, sedangkan panjang sebenar kecacatan tidak dapat ditunjukkan. Panjang sebenarnya kita tak dapat tahu lah. Sebab apa? Bila dia cahaya ni, yang bawah mungkin kita nampak besar sikit. Okey, dekat atas sebenarnya dia pendek saja. Macam itulah. Macam kamu main bayang-bayang lah. Bila tangan kamu dekat dengan lampu, bayang-bayang nampak besar kan. Contoh dia macam itulah. Okey, ini contoh keputusan ujian tersebut. Okey, dia macam gambar X-ray contohlah lah. Okey, ujian ultrasonik. Ujian ultrasonik dia menggunakan gelombang frekuensi bagi menentukan atau mengukur kecacatan dalam logam kimpalan yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar serta ujian-ujian lain. Okey, dia letak satu alat tu, kemudian alat tu akan mengeluarkan gelombang, di mana gelombang tu akan memasuki ke dalam keluli kita. Kemudian apabila dia bersentuhan dengan kecacatan tersebut, dia akan patah balik. Okey, kita akan melihat, mengukur dia dengan panjang gelombang tersebut lah. Okey, dia akan proses data tu macam mana, tu kamu kena belajar secara lebih dalam lah. Okey. Okey, yang seterusnya, ketidaksempurnaan kimpalan dan punca dia. Ketidaksempurnaan kimpalan yang serius akan mengurangkan integriti struktur yang dikimpal. Oleh itu, sebelum dia digunakan, ketidaksempurnaan ini perlu diperiksa menggunakan teknik pengujian tanpa musnah bagi menilai kekuatan struktur dan untuk mengambil tindakan bagi mengelak berlaku ketidaksempurnaan yang sama. Okey, ketidaksempurnaan ni dia ada penerimaan saiz dan jenis kecacatan tertentu untuk struktur tertentu. Biasanya dinyatakan sebagai piawaian penerimaan kecacatan dan dimasukkan dalam piawaian ataupun spesifikasi aplikasi ya. Okey, dalam di WPS ni dia akan nyatakan juga berapa persen ketidaksempurnaan yang kita boleh terima lah. Okey, penilaian kimpalan perlu menguasai setiap ciri-ciri ketidaksempurnaan ini dan punca-punca dan cara mengatasi untuk memantau ketidaksempurnaan yang sama berlaku berulang-ulang kali ya. Okey, apa itu ketidaksempurnaan? Okey, kamu biasa tengoklah. Okey, yang pertama kurang leburan, lack of fusion, yang mana dia tak laku dengan habis. Okey, contoh dekat bawah, contoh dekat sini kita kurang. Okey, dia tak lebur dengan habis. Okey, sebab apa? Okey, dia ada sebabnya lah.
voltan ataupun arus yang rendah, muka punca yang besar, jarak punca yang sempit. Okey. Pergerakan mengimpai yang laju ataupun sudut yang salah. Okey. Okey, seterusnya kurang penusukan. Okey, kurang penusukan ni incomplete penetration ataupun lack of penetration. Kamu tak tembus dengan habis. Okey. Yang kita ada dua, penusukan tidak lengkap, penusukan akar tidak lengkap, incomplete root penetration. Okey. Jarak punca yang tidak mencukupi atau kegagalan menyingkirkan logam kimpal cacat dalam operasi meraut belakang. Input haba yang rendah. Okey. Ini yang biasa kamu lakukan lah, yang belah kanan ni. Okey, sebab kalau kamu tengok ni kurang lah, dia tak tusuk habis. Jadi voltan rendah. Okey, punca dia, muka punca yang besar, jarak punca yang sempit. Okey, pergerakan mengimpai yang laju dan sudut yang salah. Okey, potong bawah ataupun undercut. Okey, ni kamu biasa lakukan lah. Okey, dia biasa ada di ujung-ujung kumai ni. Okey, tepi-tepi kumai ni. Okey, dia ada lengkung sikit ni. Okey, antara sebabnya voltan ataupun arus terlalu tinggi, pergerakan kimpai yang laju, sudut elektrod yang salah, ayaman yang besar, teknik mengimpai yang salah, penggunaan saiz elektrod yang besar. Okey, logam kimpal tinggi lampau. Okey, excessive wet metal. Okey, ni saya salah eja ni. Okey, kumai terlalu tinggi lah. Logam kimpalan yang berlebihan adalah logam tambahan yang menghasilkan cembung yang berlebihan dalam kimpal kambi dan ketebalan kimpal yang lebih besar dari plat logam induk dalam kimpalan temu. Ciri kimpalan ini dianggap sebagai ketidaksempurnaan hanya apabila tinggi logam kimpalan yang berlebihan melebihi had yang ditetapkan. Okey, kalau dia tinggi sangat ni. Okey, kamu dah biasa tahu, dah biasa belajar benda ni. Okey, saya terangkan secara ringkas sajalah. Okey, seterusnya penusukan lampau. Okey, kamu perlu tahulah. Okey, dan kamu bacalah sini nanti. Okey. Ini sebab dia penusukan lampau ni dia tembus terlalu banyaklah. Okey. Okey, tindih lampau. Okey. Pergerakan mengimpai yang perlahan lah. Okey, arus yang rendah ataupun voltan rendah. Okey. Ketidaksejajaran, linear misalignment. Okey, kamu persejajaran yang tidak betul. Okey, paku kimpal yang kecil. Herotan sudut, angular distortion. Okey, persejajaran yang tidak betul, paku kimpal kecil. Okey, ketidaktepatan dalam prosedur pemasangan. Okey, kurang pengisian, incomplete field growth. Okey, teknik mengimpai yang salah. Okey, pergerakan yang terlalu laju, kimpal yang tidak penuh, ayaman yang tidak teratur. Okey, lebur tembus ataupun burn through. Okey, keruntuhan kolam kimpalan. Okey, kolam kimpalan kamu tu runtuh, dia masuk ke dalam. Okey, sebab apa? Voltan terlalu tinggi, muka punca yang nipis, jarak punca yang luas, pergerakan mengimpai yang perlahan. Dia terlampau panas. Okey, lebar kumai yang tidak seragam. Okey, ni teknik ayaman lah. Ni berkaitan dengan kemahiran kamu lah. Jarak arka yang tidak sekata. Okey, kemahiran yang lemah ni. Okey, penusukan cengkung. Muka punca terlalu tebal. Okey, jarak punca yang luas. Gas purging yang banyak sebab tu mengimpa proses jitau. Kesan mencanai yang terlalu nipis pada lereng pertama. Okey, yang terakhir, percekan arka. Okey, ni biasa lah.
voltan ataupun arus yang tinggi, jarak arka yang tinggi, tiupan arka magnetik, elektrod rosak, kekotoran dan pemilihan gas pelindung yang salah. Okey, ini biasa. Okey, setengah kerja tu dia orang mereka akan menggunakan sebatian ataupun gel dan sebagainya lah untuk disapu pada benda kerja tu untuk mengelakkan spata ataupun dipanggil sebatian anti spata, yang mana memudahkan kamu mencuci permukaan tersebut lah, yang boleh kikis dengan mudah. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Okey, dan saya harap kamu dapat ilmu yang bermanfaat lah untuk diri kamu. Walaupun tidak banyak, okey, sedikit pun alhamdulillah. Okey. Jangan lupa isi Google Form tu dan masukkan password tadilah. Okey. Dan yang mana tak hadir tu seperti saya tak nak sebut lah. Okey, ada seorang kawan kamu yang saya tak tahu apa masalahnya, dan saya harap dia dapat hadirlah untuk kelas pada minggu lepas dan minggu ni, walaupun dia sibuk macam mana pun hadirlah, supaya saya dapat memberinya markah yang sama dengan rakan-rakan yang lain. Walaupun nak kata sama tak samalah, tapi janganlah sampai saya bagi gagal kan. Okey, itu saja. Terima kasih Daun Keladi. Minggu hadapan kita bertemu lagi, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua.